Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadewan, saya seorang peguam beramal di Tentuan Jadib Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah memandu dengan cuai dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan, pada topik kita yang lepas, saya ada bercerita mengenai hukuman-hukuman ataupun bagaimana arah perjalanan kes sekiranya seseorang itu didapati memandu di bawah pengaruh alkohol. Untuk hari ini, sedikit sambungan daripada situ, tapi kali ini kita tidak akan menyentuh mengenai isu-isu yang melibatkan penggunaan ataupun penyalahgunaan alkohol ketika memandu. Untuk topik kita hari ini, saya akan menyentuh mengenai pemanduan secara cuai. Dan saya akan terangkan dan isu-isu yang berbangkit ekoran daripada pemanduan secara cuai. Mula-mula sekali bila kita kata kes-kes di mana seseorang itu didapati bersalah ataupun seseorang itu didapati memandu dengan cuai, dia boleh dibahagikan kepada dua jenis kes. Satu adalah kes trafik ataupun kes jenayah. Yang kedua adalah kes sivil. Saya akan mulakan dulu dari perspektif kes trafik terlebih dahulu. Bila seseorang itu didapati ataupun didakwa cuai, memandu dengan cuai, akan ada satu penyiasatan kes akan dijalankan. So untuk semua kemalangan, selagi mana ianya melibatkan dua atau lebih daripada satu pihak, seorang pegawai penyiasat akan dilantik untuk menyiasat kes tersebut. Dan pegawai penyiasat ini adalah seorang pegawai polis di mana beliau akan membuat siasatan untuk menentusahkan kecuaian adalah terhadap siapa. Dan seterusnya bila isu ataupun elemen kecuaian ini boleh dikenal pasti, seterusnya pihak polis akan mengeluarkan saman. Ini yang kita kata selalu kamu dapat saman dan sebagainya tu. Ini yang saya kata sebagai saman. So saman ini pada kebanyakan masa adalah RM300 untuk satu kecuaian, untuk satu jenis kesalahan. Dan saman ni dia ada banyak kategori. Macam Rule 10 untuk kecuaian secara umum. Lepas tu ada Rule 3 2B, kita sebut untuk seseorang yang tidak berhenti di persimpangan atau mulut simpang sebelum keluar daripada simpang. Dia ada banyak lagi rule-rule yang lain yang boleh diguna pakai ikut kepada kesesuaian kes. Tetapi sekiranya kecuaian ini pun macam semua jenis kecuaian dalam pandangan saya bukan sama. Kadang-kadang ni dari segi undang-undang, ini saya mudahkan bahasa supaya kita faham, ini bukan terma yang sebenar. Tapi saya percaya kita boleh gunakan terma ini. Kecuaian yang remeh dan kecuaian yang berat. Bila kata kecuaian remeh ni, pada kebanyakan masa jika ada kecuaian, individu ini boleh disaman yang saya kata RM300 tadi tu. Tapi kalau kecuaian ini lebih berat, kita rasa kecuaian ini macam apalah orang ni macam terlalu cuai, macam kita pun macam tak boleh brain, kita pun tak tahu apa yang sebenarnya yang berlaku. So untuk isu-isu macam ni, pada kebanyakan masa seseorang itu boleh didakwa mungkin di bawah Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan. Sebab seksyen ini membawa hukuman yang berat. Ada hukuman denda dan ada hukuman penjara. So ini adalah bergantung kepada budi bicara pendakwa raya. So pegawai penyiasat akan buat siasatan. Kertas siasatan ini akan dilanjutkan kepada pihak pendakwa raya. Kalau pihak pendakwa raya berpuas hati dan berpendapat bahawa ini adalah kecuaian yang agak serius, harus didakwa contoh di bawah Seksyen 43, maka kes ini boleh diteruskan dan dibawa ke bicara. Dan di mana sekiranya seseorang individu itu didapati bersalah, mereka boleh dipenjarakan atau didenda atau kedua-duanya sekali. Tapi macam saya sebut tadi, ianya bergantung kepada individu ini didakwa di seksyen apa. Ini kita kena tahu. Okey. Seterusnya, ini ramai salah faham. Saya selalu dapat persoalan ni. Ramai yang beranggapan bahawa sekiranya kenderaan besar melanggar kenderaan kecil, secara automatik kenderaan besar adalah bersalah. Ataupun sekiranya ada seorang pelintas kaki dilanggar oleh motosikal atau kereta, secara automatik kenderaan motosikal tersebut ataupun kereta tersebut adalah salah. Ini adalah satu andaian yang salah. Memang salah sama sekali. Kita kena tahu apabila pihak polis membuat siasatan, ada kemungkinan, ada ketikanya pihak polis boleh mengeluarkan keputusan yang mengatakan NFA ataupun itu adalah bahasa ringkas. Ayat panjangnya adalah no further action ataupun RTM, rujuk terhadap magistrat. Maksudnya kes-kes ini di mana pegawai penyiasat sendiri tidak dapat mencapai satu kata putus untuk menentuskan pihak mana yang salah. So bila pegawai penyiasat tidak dapat tentukan pihak mana yang salah,
maka tidak ada keperluan untuk menyaman mana-mana pihak. So, bila tidak ada keperluan untuk menyaman mana-mana pihak, tapi pegawai polis masih perlu mengeluarkan satu keputusan untuk mengatakan siasatan beliau telah selesai dan ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh beliau. So, bila kita ada keputusan RTM ataupun NFA, ini maksud dia. So, saya tidak ingin orang awam beranggapan bahawa selagi mana ada kes kemalangan, selagi mana ada siasatan, salah seorang tu mesti bersalah. Tak boleh. Tak semestinya sedemikian rupa. Ada ketikanya kemalangan berlaku sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan dan ianya tidak melibatkan elemen kecuaian. Bila tidak ada elemen kecuaian, seseorang itu tidak boleh didakwa. Melainkan untuk kesalahan lain. Contoh, tidak ada lesen, tidak ada rotek, tidak ada insurans. Itu lain. Tapi ianya tidak melibatkan elemen kecuaian. Ini kita kena tahu. Poin kita yang keempat untuk hari ini adalah biasa menyentuh sedikit sebanyak mengenai kes maut. Kes maut ni kita kena tahu. Bila kes maut, seseorang telah kehilangan nyawa ekoran daripada kemalangan. Dan oleh yang demikian adalah menjadi tanggungjawab polis, adalah menjadi keperluan undang-undang bahawa satu siasatan menyeluruh dibuat. So, bila kita kata siasatan menyeluruh, pihak polis akan mendapatkan sampel air kencing, ujian darah, kenderaan akan dihantar kepada Puspakom untuk menentusakan sama ada kereta ataupun motor lori ataupun mana-mana kenderaan itu dalam keadaan yang baik. Maksudnya, siasatan yang menyeluruh akan dibuat. Tak kisah kes itu sebagaimana rupa sekalipun, selagi mana ianya adalah kes maut, siasatan yang sangat terperinci akan dijalankan oleh pihak polis. Kerana seseorang telah kehilangan nyawa, adalah menjadi tanggungjawab polis, tanggungjawab undang-undang untuk memastikan keadilan diberikan. So, oleh yang demikian, pihak polis akan membuat siasatan menyeluruh dan pada kebanyakan masa siasatan akan dibuka di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan. Seksyen 41 ini adalah spesifik untuk kes-kes maut di mana sekiranya seseorang individu itu didapati bersalah, individu tersebut akan dikenakan penjara dan denda pada masa yang sama. So, ia membawa hukuman yang berat. So, bila dia ada hukuman yang berat, sebelum seseorang itu didakwa di bawah Seksyen 41 sama sekalipun, siasatan kena lengkap, siasatan tersebut kena bagus, siasatan tersebut haruslah membantu pihak mendakwa untuk menyabit salahkan pihak yang tertuduh. So, oleh yang demikian, siasatan tersebut kena lengkap. Siasatan itu tidak boleh ada cacat celanya. Ini kita kena tahu. Tapi ini adalah kes-kes maut. So, bila siasatan dibuka di bawah Seksyen 41, ianya tidak bermaksud individu tersebut, bila contoh ada kemalangan, katakan pakcik ni bawa lori, melanggar basikal, adik ni meninggal dunia. So, pakcik ni siasatan dibuka di bawah Seksyen 41. Tapi ianya tidak bermaksud pakcik ini telah didapati bersalah, tidak. Ianya bermaksud disebabkan ianya adalah kemalangan maut, maka satu siasatan terperinci akan dijalankan. Dan selepas selesai siasatan, pihak polis boleh membuat keputusan dengan berpandukan kepada arahan daripada pihak pendakwa raya untuk melihat sama ada ingin mendakwa individu ini atau tidak. Sekiranya tidak ada kecuaian, tidak ada keperluan untuk mendakwa dan individu ini boleh dibebaskan. Bukan boleh dibebaskan, maksudnya tidak pernah ditangkap sekalipun. So, oleh yang demikian, tidak ada charges ataupun tidak ada tuduhan yang akan dikemukakan terhadap beliau. Itu satu. Poin kita yang seterusnya, kita kena ingat, jika seseorang ini didakwa ataupun dituduh di bawah rule 40, Seksyen 41, Seksyen 43 ataupun apa-apa rule saman sekalipun, pihak-pihak akan diberikan peluang untuk membela diri. Okey? Macam saya terangkan sebelum ini, pihak-pihak boleh membela diri. Itu bukan satu isu. Okey? Setakat ini saja poin-poin yang saya kemukakan untuk tuan-tuan hayati. Macam biasa, jika ada sebarang persoalan, sila ajukan kepada saya. Saya akan cuba yang terbaik untuk membantu. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam topik kita yang akan datang. Terima kasih.